Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Aminuddin Basil dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang tajuk kepentingan dialog peradaban. Jadi, apa itu dialog peradaban? Perkataan dialog berasal dari istilah bahasa Inggeris iaitu dialog yang bermakna perbicaraan, perbualan, percakapan, pertukaran pendapat dan tanyajawab. Berdasarkan maksud tersebut, dialog boleh diertikan sebagai satu percubaan antara dua belah pihak yang berlainan pendapat, kepercayaan atau pandangan untuk melakukan satu aktiviti pertukaran pendapat dengan tujuan menambahkan pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan seterusnya membolehkan wujudnya sikap saling memahami antara kedua-dua belah pihak. Mengikut Kamus Dewan 2050, dialog didefinisikan sebagai satu perbincangan atau perundingan antara dua pihak yang bertelingkah kepentingannya. Menurut Dr. Abdul Kadir Fustok, menyatakan bahawa dialog adalah satu proses yang luas dan bermakna. Jadi beliau menyatakan bahawa dialog merupakan ayat yang berasal dari kata Yunani iaitu dia yang bermaksud melalui dan logos yang bermaksud kata-kata atau makna. Oleh itu, dialog ialah satu konsep proses penyampaian kata-kata dan makna kepada beberapa orang dan kumpulan. Maka, kita boleh menyimpulkan bahawa dialog ialah perbincangan dan pertukaran pendapat yang melibatkan lebih dari satu orang tentang satu perkara atau isu. Manakala, dengan merujuk Kamus Dewan, peradaban pula diartikan sebagai tamadun, keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani serta rohani sesuatu bangsa, masyarakat dan sebagainya. Ia juga merupakan proses tamadun yang merujuk kepada pencapaian masyarakat dari segi kebendaan dan tata susila yang tinggi. Seperti yang kita tahu, pembangunan sesebuah tamadun pasti akan merangkumi pencapaian dalam perbandaran, kerohanian, kesenian, perundangan, pemerintahan dan lain-lain lagi seperti yang terdapat dalam perkembangan sesebuah tamadun awal. Jadi, apakah maksud di sebalik dialog peradaban? Menurut Oman Bakar, dialog peradaban ialah komuniti dari pelbagai latar belakang bersama untuk berinteraksi dan mengenali antara mereka, mencari kebaikan kerana dipaksa oleh keadaan untuk hidup bersama walaupun mempunyai kepercayaan agama, cara kehidupan dan ideologi politik yang berbeza. Laporan Persidangan Antarabangsa Dialog Peradaban LPADP 2001 pula menjelaskan bahawa dialog peradaban sebagai perbuatan mendengar kepada kepercayaan, pengadilan, kerisauan masyarakat bukan hanya terhadap budaya yang berlainan, etnik atau latar belakang kepercayaan, tetapi juga perbezaan keyakinan politik, kedudukan sosial dan kekuatan ekonomi. Maka dapatlah disimpulkan bahawa dialog peradaban merupakan satu perbincangan yang diadakan bertujuan menukar pendapat untuk memupuk persefahaman dan permuafakatan dalam menyelesaikan sesuatu perkara dengan berinteraksi bersama pihak lain. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan tidak lain tidak bukan akan mengalami pelbagai dan banyak dialog peradaban. Namun, apakah kepentingan dialog peradaban itu? Yang pertama, mewujudkan kesedaran, kesatuan dan kejujuran bersama-sama, di mana dialog peradaban dapat dijadikan platform yang membantu pihak yang terlibat untuk berbincang secara mendalam dan mencari kesefahaman dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan. Seperti yang kita tahu, masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain yang mengamalkan pelbagai budaya yang berbeza dan menganut pelbagai kepercayaan. Pergaulan antara kaum juga dapat mewujudkan dialog yang membawa kepada kesatuan. Walaupun wujud hubungan yang baik antara kaum, kadang-kadang masih wujud rasa curiga berpunca daripada perbezaan budaya. Oleh itu, perlulah ditangani dengan secara bijaksana untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Terdapat beberapa peristiwa bersejarah yang telah berlaku di Malaysia. Antaranya, peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa tersebut ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah meragut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969 yang merupakan satu titik hitam dalam sejarah Malaysia.
Selain itu, peristiwa Kampung Medan iaitu peristiwa pergaduhan antara India Melayu yang pada awalnya berlaku di Kampung Medan Petaling Jaya, Selangor dari 4 Mac hingga 13 Mac 2001 selama 13 hari. Ketegangan kaum yang berlaku hampir 2 minggu tersebut telah menyebabkan kematian 6 orang serta meninggalkan lebih daripada 100 orang dengan kecederaan parah. Jadi, apakah penyelesaian yang boleh dilakukan untuk mengelakkan tragedi buruk seperti ini daripada berlaku? Antara penyelesaian yang boleh dilakukan adalah dengan memupuk persefahaman dan perpaduan. Antara langkah terpenting adalah melalui perbincangan atau dialog. Perlulah seseorang itu berbincang dahulu sebelum bertindak melakukan sesuatu yang boleh memberi kesan buruk. Kerana dialog dan perbincangan yang baik mampu mengelakkan permusuhan. Seterusnya, kepentingan dialog peradaban yang kedua ialah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ini adalah kerana menerusi dialog dan pergaulan, masyarakat lebih memahami budaya dan agama pelbagai kaum yang berbeza. Masyarakat dunia sememangnya tidak dapat mengelak daripada kepelbagaian perbezaan, sama ada daripada aspek keagamaan, kepelbagaian individu dan sebagainya. Oleh itu, menerusi pelaksanaan dialog ini akan menjadikan masyarakat lebih peka terhadap sensitiviti kaum, seterusnya secara tidak langsung dapat membentuk perpaduan antara kaum. Baiklah, seterusnya, dialog peradaban ini merupakan satu agenda yang sangat penting pada hari ini. Hal ini kerana ia dapat menghapuskan rasa curiga, buruk sangka dan salah faham terhadap penganut agama atau kepercayaan lain. Jadi, hal ini seterusnya akan dapat mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dunia yang aman dan sejahtera. Selain itu, kita juga dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan masing-masing serta setiap kaum itu juga dapat memperbaiki diri melalui proses saling memberi. Langkah ini penting untuk mempersiapkan rakyat Malaysia menghadapi pelbagai cabaran pada alaf ke-21. Akhir sekali, dialog mestilah melibatkan semua lapisan masyarakat di Malaysia dan dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai kesan yang menyeluruh. Yang pertama ialah menentang anarasi luar. Sebagai individu yang tinggal dalam masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa di Malaysia, kita perlulah bersatu padu dan bekerjasama untuk menentang anarasi-anarasi luar yang ingin memecah belahkan negara melalui dialog berkesan. Seterusnya, sebagai individu yang bertanggungjawab, kita seharusnya tidak mudah terpengaruh dengan anarasi-anarasi luar kerana tanggungjawab melindungi negara adalah tanggungjawab bersama. Semangat patriotik dan jati diri perlulah dipupuk sejak kecil bagi mengelakkan diri mudah terpedaya dengan anarasi luar. Seterusnya, saya teruskan dengan sesi dialog yang baik sebagai penyelesaian. Permasalahan yang wujud di peringkat antarabangsa perlu diselesaikan di menerusi dialog dan bukannya secara keganasan dan konfrontasi. Hal ini kerana dalam dialog, manusia akan sedar bahawa setiap agama, budaya dan tamadun mengandungi nilai dan pandangan semesta mereka yang tersendiri. Melalui dialog juga, masyarakat Islam, masyarakat Asia dapat membina satu barisan bersama untuk menentang dominasi kuasa barat dan bonekanya. Seterusnya, kepentingan dialog peradaban adalah untuk mencari penyelesaian bagi masalah global yang sering berlaku pada masa kini. Berikut merupakan permasalahan global yang sedang dan bakal berlaku sekiranya dialog peradaban tidak dipraktikkan. Antaranya adalah pencemaran alam sekitar, pemupusan sumber alam, perpecahan perhubungan dan perpaduan sesama tamadun, penyalahgunaan kuasa serta penyebaran penyakit. Kesemua kemelut ini memerlukan jawapan dan penyelesaian dari manusia. Oleh sebab itu, beberapa inisiatif wajar dilaksanakan bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama sekali, dengan melaksanakan kempen kesedaran di media massa iaitu melalui platform sosial media, surat khabar dan berita. Selain itu, pengajian ilmu peradaban di peringkat sekolah dan universiti perlulah diwujudkan agar dialog ilmiah dapat berterusan dalam melahirkan nilai moral dalam masyarakat berbilang agama, etnik dan kebudayaan. Baiklah, mari kita lihat kepentingan dialog peradaban yang terakhir iaitu memupuk semangat perpaduan dan mengelakkan perselisihan.
Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan rakyat yang berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India. Oleh itu, masyarakat negara ini adalah majmuk dan mempunyai pelbagai latar belakang pegangan agama, bangsa serta budaya. Jadi, tidak mustahillah Malaysia lebih celik dalam memupuk perpaduan kerana wujud komunikasi yang berkesan sesama masyarakat di negara ini. Selain itu, perkongsian dan penyebaran dakwah serta ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat juga menjadi teras perpaduan negara kita. Akhir sekali, untuk mengelakkan perselisihan, penganut daripada pelbagai agama, kepercayaan dan tradisi hendaklah saling mengenali, memahami dan menghormati antara satu sama lain. Ia bertujuan untuk menghapuskan rasa curiga, buruk sangka dan salah faham terhadap penganut agama atau kepercayaan lain. Hal ini seterusnya akan dapat mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dunia yang aman dan sejahtera. Baiklah, seterusnya untuk kesimpulan, dapat kita simpulkan bahawa dialog dan peradaban merupakan suatu perbincangan dan pertukaran pendapat yang mempunyai kepentingannya kepada sesuatu peradaban yang melibatkan kehidupan bermasyarakat. Oleh yang demikian, dengan kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan tadi, bahawa dialog dan peradaban adalah amat penting bagi sesebuah negara yang berbilang kaum dan bangsa seperti yang terdapat di Malaysia. Walaupun terdapat beberapa rintangan, konflik dan cabaran yang melanda, namun dengan mengambil langkah yang sepatutnya, kita pasti dapat mengatasinya tanpa perlu berlaku perpecahan dan pertelingkahan yang tidak diingini. Dengan pelaksanaan dialog dan peradaban, setiap individu diberi peluang untuk mengenali kekuatan masing-masing serta kelemahan masing-masing, seterusnya dapat membentuk masyarakat yang seimbang dan saling melengkapi. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.